Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat berpuasa kepada semua anak-anak murid cikgu. Okay, hari ni dah 15 Ramadan dah. Okey, kita masih pada PDPR. Okey, hari ni kita belajar Bahasa Melayu tahun 2. Okey, masih guna buku jilid 1. Okey, untuk hari ni kita masih pada tema yang sama, iaitu kebersihan dan kesihatan. Masih unit yang sama, kebersihan bermula dari rumah. Dan tajuk kita hari ni ialah basuh sebelum makan. Apa yang perlu dibasuh? Apa media yang kita gunakan untuk membasuh? Ada banyak sebenarnya, tetapi hari ni kita akan fokus kepada membasuh menggunakan air. Okey, apa yang perlu kita basuh sebelum makan? Okey, yang pertama, ini yang paling penting. Basuh tangan terlebih dahulu sebelum makan. Macam kita buat di sekolah. Okey, sebelum makan kena cuci tangan dahulu. Okey, ikutlah langkah-langkah, 7 langkah kesemuanya. Ikut langkah tersebut untuk pastikan tangan kita bersih sebelum makan. Okey, seterusnya, makanan-makanan yang akan kita makan kena basuh terlebih dahulu. Sayur-sayur, okey, buah-buahan, okey, telur. Telur kena basuh sebelum dimasak. Okey, perlu basuh dahulu, baru masak, baru rebuskan, baru gorengkan telur-telur ni. Okey, begitu juga dengan makanan ataupun minuman tin. Okey, kenapa kena basuh? Kita bimbang takut ada tikus ataupun lipas berkeliaran merayap di atas tin-tin ni. Apa akan jadi pada kita kalau kita minum? Okey, minum dekat bahagian yang kotor tersebut, kita akan sakit perut, mungkin akan keracunan makanan. Okey, jadi kena basuh dahulu permukaan atas ni, kalau boleh tin semua seluruh tin ni kena basuhkan dahulu. Atas tin ni kena basuh dulu sebelum dimasak, sebelum diminum airnya. Okey, kita terus kepada buku teks kita, muka surat 46. Okey, muka surat 46. Kemahiran yang akan kita belajar hari ini ialah menulis. Kemahiran menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan soalan bercapah. Okey, di sini ada petikan dan beberapa soalan. Okey, di sini ini ialah jawapan pemahaman tadi. Okey, jawapan yang akan kita belajar. Okey, dia ada bagi 2 jawapan dan 2 lagi perlu kita sendiri jawab. Okey, kita baca sama-sama dahulu petikan di atas. Basuh sebelum makan. Bolehkah saya makan buah jambu ini? Tanya Hana kepada ibunya. Boleh, tetapi basuhlah tangan kamu sebelum makan. Jangan lupa basuh buah jambu itu untuk menghilangkan kotoran, pesan ibunya. Baiklah ibu, jawab Hana sambil membawa buah jambu itu ke sinki. Okey, jawapan ada kat atas ni sebenarnya berdasar kepada soalan ni. Okey, soalan ini adalah berdasarkan kepada petikan dekat atas ni. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Siapakah yang hendak makan buah jambu? Okey, kata tanya siapa ni merujuk pada orang. Siapa yang makan buah jambu, nak makan buah jambu? Hana ke ibu dia? Tentulah Hana. Jadi jawapan kita dalam kita ni, kita tak boleh letak Hana sahaja. Jawapan dia mesti lengkap. Okey, kat sini Hana yang hendak makan buah jambu. Okey, untuk soalan yang kedua, apakah yang perlu dilakukan oleh Hana sebelum makan? Apakah? Apakah ni merujuk pada apakah yang perlu dilakukan? Maksudnya, dia mesti ada kata kerja. Apa yang perlu Hana buat sebelum makan? Dia kena, kat sini ada jawapan juga. Okay, basuh tangan. Jadi kat sini, Hana perlu membasuh tangannya sebelum makan. Okey, soalan yang ketiga. Mengapakah buah jambu itu perlu dibasuh? Mengapa?
Okey, mengapa perlu dibasuh? Okey, dia mesti ada sebab. Dia mesti ada alasan kenapa. Okey, dia ada untuk menghilangkan kotoran. Macam mana kita nak buat bina jawapan pemahaman yang betul? Mengapa? Okey, kita cuba. Buah jambu itu perlu dibasuh untuk menghilangkan kotoran. Okey, itu jawapan untuk soalan yang ketiga. Soalan yang keempat. Nyatakan akibat jika buah jambu itu tidak Nyatakan akibatnya jika buah jambu tidak dibasuh sebelum dimakan. Maksudnya, ini kalau nyatakan maksudnya dia awak kena bagi pendapat sendiri. Kenapa kalau buah jambu tu tak dibasuh, apa jadi pada kita? Okey, ini boleh difikirkan sendiri. Awak boleh fikirkan ini apa akibatnya. Okey, alasan cikgu ialah kalau kita makan buah jambu tu yang tidak dibasuh, kita boleh sakit perut. Macam mana kita nak bina ayat dekat sini? Cuba, okey? Nanti cuba dekat sini. Okey. Okey, kita beralih kepada buku aktiviti. Okey, buku aktiviti kita pada muka surat 52. Petikan dia muka surat 52 dan soalan dia berada di muka surat 53. Okey, bagi murid-murid yang tak ada buku aktiviti, okey, buku aktiviti mereka berada di sekolah yang cikgu simpan. Awak boleh cetak. Ni cetak yang cikgu bagi nanti dalam grup. Okey, ataupun awak boleh tulis dalam buku tulis. Okey, dalam buku tulis awak tulis begini saja. Okey, cikgu dah bagi contoh dekat sini. Tulis hari, tulis tarikh, kemudian letak tajuk ni di sini. Cara membasuh sayur. Langkah satu baris untuk dapat lebih kemas. Langkah satu baris letakkan nombor 1. Okey, dekat sini tak perlu salin soalan. Jangan tak payah salin soalan. Masukkan jawapan awak saja dekat sini. Okey, yang pertama, jawapan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Okey, cikgu bagi masa sekejap. Okey, murid-murid yang masih belum ada buku latihan ataupun belum cetak yang ni, ataupun belum ambil buku aktiviti, boleh berhentikan sebentar video ni. Okey, kita buat sama-sama untuk soalan 1 dan soalan 2. Okey. Soalan seterusnya nanti awak kena jawab sendiri. Okey. Okey, cikgu teruskan kepada petikan. Okey, baca dan tulis jawapan berdasarkan soalan. Cara membasuh sayur. Okey, ini perbualan antara Dahlia dengan Puan Zarina. Dahlia ni dengan Puan Zarina. Puan Zarina ini ialah ibu kepada Dahlia. Okey, kita baca sama-sama. Bolehkah ibu tunjukkan saya cara-cara membersih sayur ini? Boleh, Dahlia. Sebelum itu, tolong sediakan air di dalam bekas. Campurkan air itu dengan 1 sudu kecil garam. Mengapakah air itu dicampur dengan garam, ibu? Garam itu untuk membuang ulat yang mungkin melekat pada sayur. Oh, begitu. Sekarang, mari kita bersihkan sayur ini dan bilas dengan air untuk membuang kotorannya. Selepas itu, barulah direndam di dalam air garam. Betulkah begitu? Ya, rendam selama 10 minit. Kemudian, barulah ditapis dan dibiarkan kering. Apabila sudah kering, sayur ini dibalut dengan plastik dan disimpan di dalam peti sejuk. Baiklah, Ibu, saya sudah faham. Terima kasih kerana mengajar saya. Sama-sama, Dahlia. Okey, kita dah baca petikan perbualan antara Dahlia dengan Puan Zarina. Okey, sekarang kita tengok pada soalan yang pertama. Yang menunjukkan cara membersihkan sayur kepada Dahlia siapa? Okey, ini ialah ayat tanya bentuk pasif.
Okey, tapi soalannya sama saja. Dia tanya siapa yang menunjukkan cara membersihkan sayur tadi? Siapa yang menunjukkan cara membersih sayur tadi? Okey, siapa? Tentulah Puan Zarina. Jadi jawapan kat sini, okey, jangan letak Puan Zarina saja kat sini. Jadi kena jawapan yang lengkap. Okey, kita buat kat sini. Puan Zarina yang menunjukkan cara membersihkan sayur kepada Dahlia. Cikgu ulang sekali lagi. Puan Zarina yang menunjukkan cara membersihkan sayur kepada Dahlia. Jangan lupa noktah. Okey. Permulaan ayat mesti huruf besar. Okey, kita tengok pada soalan yang kedua. Ini yang pertama tadi. Okey, yang kedua, berapa banyakkah garam yang perlu dimasukkan ke dalam air? Berapa banyak tadi? Okey, kat sini jawapan dia dekat sini. 1 sudu garam kecil. 1 sudu garam kecil. Ini untuk yang kedua. Okey, yang kedua. Okey, letak kat sini. 1 sudu kecil garam yang perlu dimasukkan ke dalam air. 1 sudu kecil garam yang perlu dimasukkan ke dalam air. Okey, cikgu dah bagi untuk soalan pertama dan dah bagi jawapan untuk soalan pertama dan soalan kedua. Soalan yang ketiga sampai soalan keenam, murid-murid kena cari sendiri dalam jawapan dekat sini. Okey, jawapan dekat sini. Bina ayat yang lengkap. Apakah tujuan air dicampur dengan garam? Apakah tujuan? Kenapa kena letak garam di dalam air? Kena tengok dekat sini. Kena tengok dekat jawapan ni. Dekat petikan ni. Okey, yang keempat, mengapakah sayur perlu dibersihkan dan dibilas sebelum direndam ke dalam air garam? Kenapa? Kenapa kena bersihkan dan dibilas sebelum dimasukkan ke dalam air garam? Ada dimasukkan dalam sini. Okey. Ya, kat sini. Ini jawapan dia. Okey, kat sini. Berapa lamakah sayur itu perlu direndam? Berapa lama merujuk pada kuantiti. Okey, mesti ada. Ini kat sini jawapan dia. Okey, tapi letak dalam ayat yang lengkap. Okey, soalan yang keenam. Sayur yang telah dibersihkan disimpan di mana? Di mana? Maksudnya tempat. Dekat mana nak kena simpan? Simpan sayur yang telah dibasuh tadi, yang telah dibersihkan tadi. Okey, ada jawapan juga dekat sini. Okey. Alhamdulillah, itu saja. Cikgu rasa itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam PDPR esok. Okey. Selamat berpuasa semua. Okey, Assalamualaikum.